Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة والنار وحضهم على الصلاة ونهاكم أن يسبقوه بالركوع والسجود ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراكم من أمامي ومن خلفي أو كما قال. hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, wallazi nafsi biyadih, Nabi kata demi Allah yang Tuhan pada tangannya nyawa aku, law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathira. Nabi kata, kalaulah sekiranya hampa nampak apa yang aku nampak, hampa akan jadi orang yang sedikit gelak dan banyak menangis. Nabi SAW bersumpah. Nabi kata, demi Allah, wallazi nafsi biyadih, yang nyawa aku ada dalam kekuasaan dia. Aku bersumpah, kalau sekiranya hampa nampak apa yang aku nampak, hampa akan jadi manusia yang kurang seronok, sedihnya banyak. Qalu, sahabat bila dengar Nabi SAW kata macam tu, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, wa ma ra'aita ya Rasulullah? Sahabat kata, apa yang Tuan nampak ya Rasulullah? Apa benda yang Tuan nampak, yang Tuan jadi manusia yang kurang seronok, sedihnya lebih? Apa benda yang Tuan nampak? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul jannata wan nar. Nabi kata, aku nampak syurga dan neraka. Nabi kata, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala bagi hampa nampak neraka ni, hilang seronok hampa semua. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala angkat hijab yang menutupi, yang melindungi pandangan mata kita, sehinggakan kita boleh nampak yang kata neraka tu macam mana, hilang seronok manusia ni. Dan manusia sehari-hari menangis sahaja. Selepas Nabi SAW kata macam tu, kata dalam hadis ni, wa haddahum 'ala salah. Nabi SAW menekankan hal sembahyang kepada sahabat-sahabat. Satu benda yang
kita kata kecil. Hal semayang ni bagi kita kecil. Kita main masjid, kita nak dengar ustaz buat kupasan pasal konflik Mesir. Kita main masjid, kita nak dengar ustaz cerita pasal masalah Syria. Kita main masjid, kita nak dengar cerita pasal kupasan politik semasa. Kita main masjid, kita nak bincang isu-isu yang pada kita besar-besar. Tapi Nabi SAW bagi dia sembahyang itu besar. Itu sebab dalam Quran Tuhan kata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang ni satu benda yang kabirah, Nabi kata. Allah kata dalam Quran, sembahyang ini satu benda yang besar. Orang yang melihat sembahyang ini besar ialah orang-orang yang khashi'in, orang-orang yang takut Tuhan. Kita hari ini, majoriti kita hari ini, kebanyakan kita hari ini, bila kata ustaz ni baca kitab apa? Dia baca bab semayang. Allah, bab semayang. Kita melihat persoalan semayang itu kecil dan kita melihat hal-hal lain itu besar. Nabi SAW bersumpah di depan sahabat-sahabat dia. Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, demi Allah Tuhan yang nyawa aku dia duk pegang. Lau ra'aitum ma ra'aitu, kalau hampa nampak apa yang aku nampak, la dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira. Hampa akan jadi orang yang banyak menangis, sedikit seronok. Bila sahabat tanya Nabi, apa benda yang Tuan nampak sampai Tuan jadi orang yang banyak menangis, sampai Tuan tak berapa nak seronok? Nabi kata, ra'aitul jannata wan nar, aku tengok syurga dan neraka. Bila habis Nabi SAW kata macam tu, wahabbahum ala salah, Nabi emphasize, Nabi bagi penekanan tentang semayang. Dan banyak-banyak hal dan banyak-banyak perkara Nabi ambil bab semayang untuk bagi penekanan kepada sahabat-sahabat dia. Wa nahahum an yasbiquhu birruku' was-sujud. Dan Nabi masih lagi bercakap tentang hal semayang. Nabi kata, ingat-ingat kamu semua, jangan mendahului aku di dalam rukuk dan sujud. Ini hal semayang. Waktu kamu semua semayang ikut berimam dengan aku, jangan di kalangan kamu ni mendahului aku di dalam rukuk dan sujud. Nabi tak rukuk lagi, makmum rukuk dulu. Nabi tak sujud lagi, makmum sujud dulu. Nabi kata jangan macam tu. Wa nahahum an yansarifu qabla insirafihi minas salah. Dan Nabi SAW melarang sahabat-sahabat dia daripada bangkit dulu, bubar daripada majlis semayang sebelum Nabi bubar. Selagi Nabi SAW duduk di tempat sembahyang, selagi itu makmum jangan bangun. Satu perkara yang bagi kita kecil, tiba-tiba diberi penekanan khusus oleh Nabi SAW. Berapa ramai daripada kita hari ini bagi-bagi salam bangkit. Berapa ramai daripada kita hari ini tak ada nak duduk, nak istighfar pun tak ada. Bagi-bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kot nak duduk sat, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim pun tak ada. Yang hadis Nabi SAW sebut, barang siapa yang lepas sembahyang subuh, dia sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 marat, 7 kali. Nabi kata Allah akan pelihara dia sampai malam. Allah akan pelihara dia sepanjang siang itu sampai nak jumpa malam.
Dan barang siapa yang lepas sembahyang maghrib dia sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhi aku daripada neraka, ya Allah jauhi aku daripada neraka, 7 marat, 7 kali. Nabi kata Allah pelihara dia sepanjang malam sehingga subuh pagi. Nak duduk sat lepas sembahyang maghrib, nak duduk sat lepas sembahyang, nak sebut Allahumma ajirni minan nar, tak dan. Gelutnya kita dengan hal dunia ni. Maka hadis yang kita baca pada malam ini, Nabi kata, dalam hadis yang kata wa nahahum an yansarifu qabla insirafihi min as-salah. Dan Nabi SAW tegah sahabat-sahabat dia daripada bangkit tinggal majlis sembahyang ni sebelum Nabi bangkit daripada tempat sembahyang dia. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata inni arakum min amami wa min khalfi. Nabi kata jaga-jaga, aku nampak hampa depan aku dan aku nampak hampa walaupun di belakang aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Islam bukan agama seronok-seronok. Satu kebimbangan ada apabila Islam hari ini sudah jadi satu produk, sudah jadi satu barang nak seronok-seronok. Ceramah agama sudah jadi salah satu medium entertainment. Seronok nak pergi dengar ceramah ni pasal apa? Pasal nak gelak. Seronok nak pergi dengar ceramah ni pasal apa? Pasal nak dengar lawak. Seronok nak pergi dengar ceramah ni pasal apa? Pasal benda seronok. Maka ceramah agama sudah menjadi satu medium, sudah menjadi satu ruangan untuk entertainment, untuk hiburan. Sedangkan Islam tidak mai kepada kita untuk tujuan itu. Islam mai kepada kita nak bawa satu message yang jelas, satu message yang serius. Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa Islam ini satu agama yang serius. Bukan agama main-main, bukan agama lawak-lawak, bukan agama main nak mengisi masa lapang, nak seronok-seronok. Tapi Islam adalah satu agama nadhiran wa bashira, satu agama yang nak bagi amaran dan nak bagi berita gembira tentang orang yang buat baik dapat syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bagi penegasan tentang hal sembahyang. Nabi melarang para sahabat dia daripada mendahului dia di dalam rukun fi'li, dalam rukun perbuatan, rukuk dan sujud. Nabi SAW melarang sahabat-sahabat dia bangkit meninggalkan majlis sembahyang melainkan setelah Nabi bangkit. Kalau kita pergi majlis orang besar-besar, tuan-tuan, kita pergi majlis ada sultan, kita pergi majlis kalau di Pulau Pinang ada governor, protokol pesandah dekat kita, apa jadi pun jangan bangkit daripada bangku sehinggalah orang besar bangkit. Kita boleh patuh, kita boleh dengar arahan yang diberikan kerana nak menghormati manusia. Sakit perut ke, nak terkencin ke, apa ke, duduk tahun tu, jangan bangkit. Pasal apa? Bangkit itu menyalahi protokol, menunjukkan kita tidak hormat orang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia raja kepada segala raja. Kita semayang, kita sembah dia, maka menjadi kewajaran kepada kita untuk tunjuk hormat kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan Nabi akhiri hadis itu dengan satu amaran. Nabi kata inni arakum min amami wa min khalfi. Nabi kata jaga baik-baik, aku nampak hangpa depan ataupun belakang aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Wa'il radhiyallahu anhu, kata dia, ja'a rajul yuqalu lahu Nahik bin Sinan ila Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu
فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجد ياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم قال عبد الله إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إلى آخر الحديث أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Wa'il radhiyallahu anhu, dia kata satu hari mai satu laki-laki jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita dah baca dah mukadimah di masjid ni dulu. Abdullah bin Mas'ud dia salah seorang yang di-endorse oleh Nabi sebagai ahli Quran. Kita dah baca dah dulu. Abdullah bin Mas'ud salah seorang daripada sahabat Nabi yang disebut oleh Nabi SAW, kalau sekiranya kamu nak tahu tentang Quran, tanya orang-orang ini. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Setelah wafat Nabi SAW, dia di antara orang yang menjadi rujukan orang-orang yang tinggal apabila hal itu menyangkut tentang Quran. Kata Abu Wa'il, dia kata satu laki-laki mai jumpa Abdullah bin Mas'ud. Nama laki-laki itu ialah Nahik, nun ha ya kaf, Nahik bin Sinan. Dia mai jumpa Abdullah bin Mas'ud kerana nak tanya Abdullah bin Mas'ud tentang Quran. Dia jumpa Abdullah bin Mas'ud, dia kata ya Aba Abdirrahman. Itu gelaran kepada Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdirrahman. Dia kata ya Aba Abdirrahman kaifa taqra hadzal harf. Dia kata ni ayat Quran ni nak baca macam mana? Adakah nak baca dengan alifan, nak baca dengan alif, ataupun yaan, ataupun nak baca dengan ya? Ayat tu min ma'in ghairi asin, min ma'in ghairi asin, ataupun min ma'in ghairi yasin. Ayat itu daripada surah Muhammad ayat 15. Surah Muhammad ayat 15. Jadi laki-laki yang bernama Nahik bin Sinan ni dia confused, dia keliru, dia tak sure, dia tak pasti apa tu perkataan tu, min ma'in ghairi asin ataupun min ma'in ghairi yasin. Nak baca asin ataupun nak baca yasin, alif ke atau baca ya. Maka dia pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud. Ni nak baca macam mana?
Yang ayat penuhnya dalam surah Muhammad ayat 15 cerita pasal syurga dan juga apa nikmat yang ada dalam syurga dan akibat yang menimpa ahli neraka. Tu ayat penuh dalam surah Muhammad ayat 15. Tuhan kata masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan Allah buat syurga yang disediakan, yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Tuhan kata dalam syurga itu fiha anharun. Di dalam syurga itu ada sungai-sungai. Yang di antara sungai itu min ma'in ghairi asin. Jadi bacaan dia ialah asin, bukan yasin. Allah kata di dalam syurga itu ada anhar, ada banyak sungai. Fiha anharun, di dalam syurga itu ada sungai-sungai min ma'in, yang sungai itu airnya ghairi asin, yang air sungai itu tidak berubah sama ada bau ataupun rasa. Itu maksud dia. Air sungai syurga ni rasa duk macam tu aja. Bau dia duk wangi macam tu lah. Tidak pernah busuk dan tidak pernah rasa tawang, tidak pernah rasa pahit, tidak pernah rasa masam. Air yang ada di dalam sungai syurga itu, air dia ma'in, min ma'in ghairi asin. Air dia tidak berubah bau, tidak berubah warna, tidak berubah rasa. Wa anharun min laban. Di dalam syurga juga ada sungai-sungai yang air dia susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang kalau kita minum air itu tak berubah sama sekali. Minum berapa kali pun, bila pun, air dia lagu tu aja. Duk sedap situlah. Wa anharun min khamr. Dan di dalam syurga juga ada sungai-sungai yang air dia tu arak. Khamar, arak. Lazzatin lisyaribin, yang apabila siapa pun minum, lazat, sedap. Wa anharun min asal. Dalam syurga juga ada sungai-sungai yang air dia honey, madu, asal. Musaffa, yang madu itu madu yang suci bersih. Tuhan duk cerita dalam Quran ayat 15 surah Muhammad. Nak cerita kata bila masuk syurga ni, sungai dia ni sungai air minum yang cukup sedap. Walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi orang yang masuk syurga juga sebut saja buah apa ada. Sebut buah tampui ke, sebut buah jentik-jentik ke. Budak hari ni tak tahu buah jentik. Buah jentik-jentik kan tak tahu. Abang buah setui tak tahu. Budak hari ni tak tahu buah setui. Buah star, ini apa pula dia kata. Setui dengan star pun dia tak tahu. Kita buat main setui tunjuk kat dia, dia kata bola tenis. Kalau budak lama sikit dia kata bola seralat. Budak baru lagi dia kata bola tenis. Dia tak tahu hak tu yang pak dia tuan dia duk kekah makan dulu. Tu buah setui tu. Masuk syurga tuan-tuan, syurga ni lambat lagi. Lebih pada tahun 2020 tu lagi. Masuk syurga esok ni, lapis-lapis kita ni kalau minta buah setui ada. Pasal apa? Pasal Allah sudah sebut walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka yang masuk syurga itu hang sebut buah apa pun ada. Tuan-tuan, budak hari ni, tuan-tuan balik tanya anak cucu tuan-tuan, hang biasa makan buah muyu? Buah muyu? Dia kata, apa bapak ni? Apa ayah ni? Buah apa dia kan? Buah muyu. Pokok muyu pun tak ada dah. Dulu pak dia, tuan dia, duk balung buah muyu ni sampai naik bibak mulut, sampai macam pakai lipstick. Budak hari ni, kita cerita pasal buah rekup. Rekup pun dia tak tahu. Rokam pun dia tak tahu. Rekup dengan rokam tu sepupu. Semua buah ni hak dah pupus, hak dah tak ada ni, dalam syurga ada. Tuan-tuan pergi cerita dekat anak tuan-tuan, dekat cucu tuan-tuan, buah nam-nam. Buah apa dia kata? Buah nam-nam. Apa ni? Tak tahu. Pasal apa? Pokok pun tak ada dah.
Tuan-tuan duduk di Laguna Merbuk, ada pokok nanam. Tuan-tuan duduk di Taman Sejati, ada pokok rekuk. Ada tanah kampung sikit sebanyak pun pecerah habis dah. Buat macam-macam dah. Buat yuska. Habis. Allah Subhanahu wa taala dia sebut balik benda ni. Dia sebut balik walahum fiha min kulli thamarat. Bagi ahli syurga itu, nama kata buah ni apa pun ada dalam syurga. Wa maghfiratum min rabbihim. Lebih daripada tu. Cerita dalam syurga ada sungai asal, sungai madu. Cerita dalam syurga ada sungai susu. Cerita dalam syurga ada sungai arak. Cerita dalam syurga ni ada segala macam sungai yang air dia minum lazat, sedap dan tidak berubah rasa berapa kali minum pun. Cerita dalam syurga ada buah banyak-banyak apa semua pun. Hak ni semua tidak penting. Ada yang lebih penting daripada tu. Tuhan kata apa? Wa maghfiratum min rabbihim. Lebih penting daripada tu ialah siapa masuk syurga, dia dijanjikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak tu kemuncak segala-gala. Kaman huwa khalidun finnar. Tuhan kata demikianlah hal dengan orang yang kekal di neraka. Ini yang kata Quran. Quran dia cerita pasal syurga, pasal nikmat dalam syurga, pasal apa? Dia tak akan tinggal cerita neraka. Tuhan kalau dia cerita tentang orang buat baik lagu tu lagu ni dan sebagainya, dia tak akan lupa cerita pasal orang buat jahat dan balasan dia. Tuhan kalau dia cerita pasal siang dan sebagainya, dia tak akan lupa buat main cerita malam. Tuhan ni kalau dia dalam Quran dia cerita pasal dosa dan sebagainya, dia tak akan lupa cerita pasal pahala. Quran memang dia main macam tu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 15 surah Muhammad, Allah cerita pasal syurga semua. Allah kata kaman huwa khalidun finnar. Samalah macam orang yang masuk neraka. Wasuqu ma'an hamima. Diberi minum kepada mereka ni dengan air yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum. Yang apabila minum saja terputus-putus usus perut mereka itu. Itu ayat dia. Sahabat yang bernama Nahik bin Sinan mai jumpa Abdullah bin Mas'ud nak tanya pasal ayat ni. Ayat yang kata fiha anharun min ma'in ghairi asin, ataupun nak baca min ghairi yasin. Nak mai tanya yang tu. Abdullah bin Mas'ud bila dengar pertanyaan itu, dia tak jawab soalan tu. Dia jawab hal lain. Abdullah bin Mas'ud kata inna aqwaman yaqra'una al-Quran. Abdullah bin Mas'ud kata ada kaum-kaum ataupun ada manusia yang depa ni yaqra'una al-Quran, baca Quran. La yujawizu taraqiyahum. Tapi bacaan Quran depa tidak lebih daripada melepasi rengkung aja. Abdullah bin Mas'ud jawab yang tu. Ramai dia kata orang baca Quran, tapi baca Quran takat-takat baca keluar di rengkung aja. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Tetapi kalaulah sekiranya orang tu bila dia baca Quran, Quran itu waqa'a fil qalbi, dia jatuh di hati. Farasakha fihi, bahkan Quran itu dia peteri di hati dia. Dipeterinya maksud ayat itu di hati dia. Nafa'a. Abdullah bin Mas'ud kata, barulah Quran itu memberi manfaat kepada dia. Dia pergi jawab yang tu. Kata Quran ini disuruh baca, tapi janganlah kita sampai umur 50 duk baca saja. Kita jadi orang Islam ni 50 tahun dah duk baca saja, duk tak faham lagi maksud Quran tu. Bila tak faham, macam mana dia nak boleh masuk ke hati? Tak faham.
Dia nak suruh kita ni ada peningkatan. Quran baca, bukan tak baca, tapi cuba faham. Cuba kalau boleh bila kita baca Quran ataupun bila kita duduk dalam majlis ilmu, bila ustaz baca Quran, kita reti. Secara umumnya kita reti ayat tu. Bila dengar ustaz petik satu ayat, dengar, kita tahu ni ayat ni cerita pasal apa. Kita tak tahu harfan biharfin, kita tak tahu word by word perkataan Arab, tetapi bila kita dengar ayat tu, kita tahu ayat ni cerita pasal apa. Cukup takat tu pun. Bila kita dengar satu ustaz baca ayat pasal neraka misalnya, kita tahu ini ayat ni aku pernah dengar ni tafsir di masjid mana-mana, ayat ni cerita pasal dalam neraka ada sekian-sekian benda. Takat tu pun tak apa dah. Jangan sampai tak tahu apa. Umur dah 50, dah 60, tak tahu apa. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila Nahik tanya dia tadi, dia tak respon kepada perkataan tu, tapi dia pergi kepada satu statement yang umum. Dia kata apa? Dia kata ramai orang baca Quran, tetapi takat rengkung aja. Alangkah baiknya, dia kata, kalau sekiranya Quran yang dibaca itu jatuh di hati, dan kalau boleh peteri masuk ke dalam hati, nafa'ah, dia kata ketika itu bermanfaatlah orang yang membaca Quran itu. Kemudian dia kata, inna afdalas salah ar-ruku' was sujud. Dia kata sesungguhnya dalam hal sembahyang ini, part ataupun bahagian hak paling penting di dalam sembahyang ialah rukuk dan sujud, dia kata. Pasal di situlah letaknya rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sanggup letak dai kita atas lantai kerana membesarkan Allah, di ketika itu terbentuklah sifat kehambaan dalam diri manusia. Abdullah bin Mas'ud dia jawab lagu tu kepada orang yang mai tanya dia tentang bacaan ayat tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang saya nak fokuskan dalam mukadimah ni apa dia tuan-tuan? Sembahyang ini sangat penting dipelihara. Dan kita bukan sahaja pelihara membawa masuk kita sembahyang tak tinggal, tapi biarlah kita sembahyang betul macam mana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 2. Baharul Mazi jilid 2, muka surat 157. 157 bab fi raf'il yadain 'inda ruku', iaitu bab yang datang pada menyatakan angkat dua tangan pada waktu nak rukuk. Bila kita semayang, kita takbir Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah, kita baca surah. Lepas tu nak rukuk. Nak rukuk tu daripada duk qiyam ni, nak rukuk, tajuk malam ni dia kata apa? Raf'ul yadain. Nak rukuk tu angkat tangan. Allahu Akbar baru rukuk. Nak ceritanya apa? Kesempurnaan sembahyang itu ialah daripada qiyam nak rukuk, angkat tangan baru rukuk. Maka sembahyang itu sangat sempurna. Dia nak abang yang tu. Ketahuilah saudaraku, masuk kita membicarakan hal angkat tangan pada waktu takbir nak rukuk dan pada waktu bangkit daripada rukuk. Dan telah datang hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbuat yang demikian itu. Nabi buat macam tu. Bila habis baca surah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allahu Akbar, Nabi angkat. Allahu Akbar, rukuk. Nah, baik. Kemudian dia kata hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salah yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya mankibaihi. Telah aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi memulai dengan sembahyang,
Nabi mengangkat dia akan dua tangannya sambil mengucap takbiratul ihram. Angkatnya itu sehingga membetuli dua bahu. Kemudian ia pun membaca, yakni baca iftitah, baca Fatihah dan baca surah. Kemudian apabila Nabi SAW hendak rukuk, maka mengangkat tangan Nabi serta mengucapkan takbir, dan itulah yang dikatakan oleh Imam At-Tirmizi, wa idza raka'a, artinya dan apabila rukuk pun Nabi mengangkat kedua tangannya. Tuan, kita dah bincang dah dalam kuliah kita yang dahulu, takbiratul ihram ini dua macam. Angkat tangan waktu takbiratul ihram itu ada dua riwayat. Dua riwayat hadis. Satu riwayat ni hak kita baru baca. Dia kata izaftataha as-salah yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya mankibaihi. Nabi apabila dia nak takbiratul ihram, dia angkat dua tangannya sehingga setentang dengan mankibai, dua bahu. Maksud ini satu kaifiat takbir. Dua berdiri tegak, takbir Allahu Akbar, takat tu aja. Ni bersamaan dengan mankibai. Ini satu riwayat, satu hadis. Jadi kalau kita jumpa di masjid ada orang takbir macam tu, kita kata dia ni lagu nak surrender. Kita ni mulut cukup punya capui kita ni. Bukan boleh tengok orang buat belain pada kita. Belain kira salah. Kita ni belain salah. Mau nak cantik lagi, belain Wahabi. Ni yang kata kita ni mengaji korang, menghukumnya jenuh. Malam ni kita jumpa hadis ni. Nabi kata apa? Ibnu Umar kata apa? Dia kata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izaftataha as-salah. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Apabila Nabi nak mula sembahyang, yarfa'u yadayhi, Nabi angkat dua tangan dia hatta yuhadhiya mankibaihi. Nabi angkat sehingga ujung jari dengan bau sama. Maknanya itu satu riwayat tentang had angkat tangan ketika takbiratul ihram. Satu riwayat yang lain pula dia kata apa? Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunaihi. Itu satu riwayat lagi. Riwayat itu riwayat Imam Muslim, juga sahih. Dia kata apa? Dia kata Nabi SAW apabila dia takbir nak semayang, dia rafa'a yadaih, dia angkat dua tangan dia hatta yuhadhiya, sehinggalah menyamai sama bihima, dua-dua tangan ini dengan udhunaihi, dengan telinga dia. Makna takbir cara yang kedua, kaifiat yang kedua, Allahu Akbar, ujung jari dengan atas telinga sama. Ini juga riwayat daripada hadis yang sahih. Dua-dua pun riwayat yang sahih. Siapa-siapa nak buat macam mana pun, selagi mana tertakluk di dalam nas ataupun dalil hadis, maka itu betul. Itu bukan Wahbi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesian kat kita, kadang-kadang kita cepat menghukum, menampakkan kejahilan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka disebut dalam hadis tadi, dia kata Nabi SAW bila angkat tangan, dia angkat sampai menyamai mankibai, dua bahunya. Ini untuk angkat tangan takbiratul ihram dan juga takbir intiqalat, sama. Bila dia takbiratul ihram pun macam tu, saat lagi dia nak rukuk pun dia sama. Maknanya bila takbir angkat tangan saja, begitu kaifiat dia. Sabit daripada hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata apa? Dia kata sambil Nabi SAW mengucapkan takbiratul ihram, Nabi angkat tangannya sehingga membetuli dua bahunya. Kemudian Nabi pun membaca iftitah, Fatihah dan surah. Kemudian apabila nak rukuk, Nabi angkat lagi tangan dia
sambil mengucapkan takbir. Dan itulah kata Imam At-Tirmizi, wa idza raka'a, dan apabila rukuk pun Nabi angkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan begitulah juga Nabi angkat akan dua tangannya apabila dia angkat kepala daripada rukuk ataupun i'tidal. Sama juga. Nak rukuk pun Allahu Akbar, bangkit daripada rukuk sami Allahu liman hamidah pun Nabi angkat tangan juga. Angkat tangan ni maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya hormat Allah. Dan kita cerita dalam kuliah kita bulan 6 hari itu, manusia pun ada cara hormat, sama-sama manusia. Kita kata polis, dia hormat kepada superior, kepada pegawai pangkat atas dia, dia tabik tapak tangan pergi ke depan. Kalau tabik lagu tu, kita tahu ini polis. Kalau tengok misai, tak tahu misai polis dengan misai askar sama. Kita tahu ni polis kah, askar kah, polis kah, askar kah, tapi bila dia tabik, kita tangkap dia. Bukan dia tangkap kita, kita tangkap dia. Pasal apa? Pasal bila tabik tapak tangan pergi ke depan, itu polis. Kalau askar, dia tabik macam mana? Dia tabik cacak ke depan lagu tu, itu askar. Tak penting polis ke askar, tak penting tabik kok mana, yang pentingnya itu hormat. Itu tanda hormat sama-sama manusia. Hormat dengan Allah dengan cara takbir. Bila angkat tangan tu, kita hormat Allah, kita membesarkan Allah, kita surrender, kita serah diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata, dan jadilah jumlah anggota tangan, maka jadilah jumlah angkat tangan pada rakaat pertama itu 3 kali angkat kedua tangannya. 3 kali termasuk takbiratul ihram. Bila nak semayang, Allahu Akbar 1. Habis baca iftitah, habis baca Fatihah, habis baca surah, nak rukuk, Allahu Akbar kali kedua. Lepas rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah 3. Tu kita dah bisa dengar apa? Subhana rabbiyal azim. Kalau kawan sebelah kita rukuk, dia duk sebut subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh. Terkejut pula kita ni. Wahabi juga dia ni. Wahabi lagi. Pasal apa? Pasal dia tak sebut subhana rabbiyal azim. Kan? Tengok-tengok dalam hadis yang sahih, ada beberapa wajah bacaan. Boleh baca subhana rabbiyal azim, boleh baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, boleh baca subuhun qudusun rabbul malaikati. Dalam sembahyang tarawih duk rabbul malaikatu situlah. Pilah masjid mana pun rabbul malaikatu waruh. Rabbul malaikati. Pasal dalam i'rab dia jadi mudhafun ilaih, mesti baca majrur baris bawah. Rabbul malaikati waruh. Kan hak duk jadi tok bilai pun rabbul malaikatu juga. Hak tok bilai pun rabbul malaikati waruh. Sallu alaihi. Kan? Jadi rupa-rupanya subuhun qudusun rabbul malaikati waruh itu bacaan yang boleh digunakan ketika rukuk dan sujud. Dan bacaan itu sabit daripada hadis yang sahih. Jadi kalau kita cemui duk baca subhana rabbiyal azim, cemui, tukang sikit, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, saja ubah selera. Duk kena tom yam saja, apa salah pi kena mi kuah banjir? Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bacalah apa sahaja selagi mana bacaan itu ada disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, bermakna dalam rakaat pertama angkat tangannya 3 kali, dia kata. Baik, muka sebelah dia kata adapun antara dua sujud tiada angkat tangan, tiada angkat akan kedua tangan itu. Sebagaimana tersebut di dalam hadis At-Tirmizi, wa qala ibn Abi Umar fi hadithihi wa kana la yarfa'u baina as-sajdataini. Itu hadis dia. Dia kata, dan kata
Ibnu Abi Umar di dalam hadisnya, dan adalah Nabi SAW tidak mengangkat tangannya di antara dua sujud. Saat ni dia pergi pukul borong, kan? Orang lah kata generalisasi, dia nak generalize semua sekali. Dia kata setiap perubahan rukun sembahyang itu sunat angkat tangan, maka duduk antara dua sujud pun dia angkat tangan juga sujud. Yang tu bukan Wahabi, yang tu tak tahu apa, B tak tahu yang tu. Pasal apa? Pasal itu tidak ada sandaran hadis di mana-mana. Tidak ada. Bahkan hadis bagi tahu apa? Dia kata wakana, dan adalah Nabi SAW la yarfa'u bainas sajdatain. Di antara dua sujud Nabi tidak angkat tangan waktu nak sujud. Okey? Yang tu clear. Baik, dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar dan daripada Ali dan daripada Wa'il bin Hujr dan daripada Malik Al-Huwairith dan lain-lain lagi. Itu semua sahabat-sahabat ada meriwayatkan hadis yang sama. Dia kata dan hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Baik, tengok bawah tu. Angkat dua tangan bagi rokok dahulu sama. Dia ulang. Tonton turun bawah lagi. Masalah angkat dua tangan apabila takbir, apa hukumnya? Dia kata, bila kita nak angkat tangan, takbiratul ihram nak angkat tangan, daripada qiyam nak rokok angkat tangan, daripada rokok bangkit angkat tangan. Angkat tangan ni apa hukum dia? Dia kata Imam Syafi'i, dan dengan hadis dalam masalah itu kami berkata, maka kami suruh tiap-tiap orang yang sembahyang, sama ada imam ataupun makmum ataupun sembahyang menunggal, sembahyang seorang, sama ada laki-laki ataupun perempuan, bahawa mengangkat dua tangan apabila mengucap takbiratul ihram mula masuk sembahyang. Imam Syafi'i kata, aku tak kira siapa, hang laki-laki kah, hang orang perempuan kah, hang orang apa sekalipun, takbiratul ihram angkat tangan. Dia kata angkat tangan itu yang disukai oleh Imam Asy-Syafi'i. Pasal apa? Pasal itu hadisnya begitu. Dan begitulah juga apabila nak turun rukuk, dan begitulah juga mengangkat kepala daripada rukuk, maka hendaklah diangkat dua tangan. Ini mazhab Syafi'i, jelas. Takbiratul ihram pun angkat tangan, nak rukuk pun angkat tangan, bangkit rukuk pun angkat tangan. Itu adalah pegangan dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan itu yang disukai. Dia kata adalah angkat pada tiap-tiap satu daripada tiga tadi ni membetuli dua bahu, mankibai, membetuli dua bahu, dan ditetapkan dua tangan yang terangkat itu sehingga selesai daripada takbir semuanya. Allahu Akbar lagi duk sebut tu, tangan dia statik sat di situ. Dia kata baik, dan maulah angkat itu beserta permulaan takbir, dan dikembalikan dua tangan daripada angkat itu beserta dengan selesainya. Dia kata kalau boleh sama dengan Allahu Akbar tu sama, kalau boleh begitu. Dia kata, dan tiada kami suruh akan seseorang itu angkat tangan pada sesuatu daripada zikir di dalam sembahyang yang ada baginya rukuk dan sujud, melainkan pada ini tempat yang tiga. Tempat lain tak suruh, tempat ni aja suruh. Hak mana yang Nabi buat, hak tu kita buat. Dia kira begitu. Jangan hak Nabi tak buat kita piduk kreatif, piduk buat. Hak Nabi buat kita buat, hak Nabi tak buat tak usah buat. Kata Imam Syafi'i macam tu. Baik. Masalah dia kata angkat tangan sakit. Lagu mana? Ni pula kes orang sakit. Sakit tangan. Tangan semen. Daripada atas siku sampai pergelangan tangan semen. Macam mana dia nak takbir lagu tu? Tangan dia lurus ke tu semen. Jadi dia macam mana? Bolehkah dia takbir Allahu Akbar? Sebelah sama dengan bau, sebelah lagi lagu Hitler lagu tu. Adakah dia disuruh begitu? Ataupun hak semen ni tak payah angkat langsung? Ataupun macam mana? Itu perbincangan dia. Itu perbincangan dia. Ataupun orang lumpuh, dia lumpuh sebelah. Adakah dia takbir ni hak lumpuh tu nak kena angkat juga? Bila nak sembahyang dia sekali pergi pegang balik ni, angkat lagu tu pula lagu tu buat. Adakah disuruh macam tu? Ini dia nak bincang. Ini dia nak bincang. Baik, masalah angkat tangan sakit, bagaimana hukumnya? Kata Syafi'i di dalam Al-Um, maka jika ada pada salah satu daripada dua tangan orang yang sembahyang itu sakit, salah satu sakit, yang tiada kuasa dia atas mengangkat akan dia sertanya sehingga sampai,
sekira-kira aku sifatkan dalam masalah itu tadi. Tetapi kuasa dia mengangkat kurang daripada itu. Nescaya diangkatnya dua tangan itu sekadar yang upaya. Tangan dia kena stroke, lumpuh sebelah kanan. So, bila nak semayang, hak balik kiri okey, normal. Dia angkat macam biasa. Allahu Akbar. Hak balik kanan ni try dekat mana boleh. Try. Kalau boleh menguat sikit, menguat sikit. Tunjuk kata kita hormat Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat mana boleh. Boleh sikit menguat pun tak apa. Dekat mana boleh, dia kata. Tak payah hidup pegang dia angkat ataupun suruh anak tunggu sebelah. Sagi bila ayah nak takbir hang tolong angkat. Islam bukan agama hang nak bagi orang sampai macam tu susah. Ada nak abang macam tu. Takat mana boleh buat, dia kata. Maka jika ada pada tangannya itu penyakit yang menjadikan kerah mengangkatnya lebih daripada bertentangan dengan dua bahu. Ha, ni hak Hitler tadi. Tangan dia ni sendi ni tak tahu macam mana dia jam. Dia tak boleh lipah. Dia jam, lagu duk kerah lagu tu. Jadi adakah dia ni nak angkat tangan ni dekat ni, hak ni naik atas lagu tu, dia kata. Dan tiada kuasa ia atas kadar yang bertentangan dengan dua bahu. Dia tak boleh nak lipat bagi sama ke bahu ni, tak boleh. Kata dia, nescaya diangkatnya jua dua tangannya, dan jika lebih daripada membetuli dua bahu sekalipun. Imam Syafi'i kata, kalau tangan dia jam sebelah tak boleh lipat, ataupun tangan dia semen, bila dia takbir, angkat juga. Imam Syafi'i kata, hak ni angkat sampai tekat ni, hak ni angkat lagu tu. Dia lagu duk main lagu tu. Kan? Allahu Akbar duk naik lagu tu. Kawan kata dia, Hitler mana pula main masjid kita. Kawan siku jam. Siku dia jam. Jangan duk kata tak ketahuan dekat dia. Kata Hitler, kata selalu start pada tu terus panggil Hitler kat dia. Kan? Padahal dia buat tu, itu yang disuruh oleh Imam Asy-Syafi'i. Pasal apa? Nak tunjuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kata Imam Syafi'i lagi, dan jika adalah tangannya itu penyakit yang kuasa mengangkat lebih ataupun kurang daripada membetuli dua bahu, dan tiada terkuasa mengangkat membetuli dua bahu, nescaya diangkatkan akan tangan itu lebih daripada membetuli dua bahu, kerana bahawasanya mendatang ia dengan angkat tangan, dan lebih daripada angkat itu kerana terpaksa namanya, dia kata. Dia tak apa yang nak buat, dia jam siku, maka angkatlah macam tu. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan tengok bawah tu, masalah angkat tangan sakit sebelah, ulang lagi. Dia ulang lagi, kita skip. Baik, masalah dia kata, angkat tangan tertinggal, apa hukumnya pula? Angkat tangan tertinggal, dia ni apa cerita? Ya, saya pergi Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustang, ada satu sahabat tu, dia kencing manis. Jadi sudah potong kaki. Dia pakai kaki palsu, kaki solom kat lutut tu. Jadi saya tak tahulah, dia masa makan, kan kawan depa ni duk buat melawak. Depa tahu, ustaz ni nasihat sikit ni kaki tak semayang ni, kata. Tuan-tuan tahulah, orang Kedah ke kalau melawak ni macam sungguh-sungguh. Kan? Melawak macam sungguh-sungguh. Depa tahu, ustaz nasihat sikit ni kaki tak semayang. Saya pun ingat apa depa ni kasar ambil macam tu. Kalau sungguh pun dia ni kaki tak semayang, janganlah kata terhadap macam tu. Nasihat begini, kaki tak semayang. Rupanya kaki palsu. Jadi bila semayang, dia cabut kaki buah sebelah. Dia semayang sambil duduk. Jadi kaki tu dia cabut, dia bagi berdiri. Sebelah dia ada berdiri gitu. Dia semayang, kaki tak semayang. Dia kata dia ni kaki tak semayang. Ustaz nasihat sikit, saya ni kita jenis betul bendui ni. Rupanya kaki palsu. Okey, baik. Adakah ni nak abang cerita pasal tangan palsu? Dia kata angkat tangan tertinggal, apa hukumnya? Baca tajuk tu, adakah dia ni tangan dia pun cabut tinggal tepi, maka dia semayang? Dia cuba tengok apa dia nak kata. Kalau orang Al-Ustaz, dia memang kata begitu. Dia kata Imam Syafi'i. Dan jika terlupa seseorang yang sembahyang itu mengangkat dua tangan, bukan tertinggal, terlupa, tu maksudnya. Raplah balik. Benda bisa jadi dah dia raplah tengah semayang, raplah. Kan? Duduk tahiyat. Semayang Isya, duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Jari semua naik ni, tapi duduk baca Fatihah.
Ghaflah, itu kata ghaflah. Ghaflah ni bahasa Arab. Telah di Pulau Pinang kan. Ghaflah ni maksudnya lalai. Kan, ghafilin. Maksudnya orang-orang yang lalai. Penang, dia kata ghaflah ni teruk ah. Dia berjingga pula ujung. Dia kata, dia ghaflah jingga. Ghaflah tu lalai. Baik, orang yang ghaflah dalam semayang. Duduk tahiyat awal. Duduk. Keadaan duduk tahiyat dengan jari pun duduk buat apa semua, tapi duduk baca Fatihah. Kawan sebelah ni, apa ni baca Fatihah ni? Sampai waladhdallin. Kan? Pergi jadi macam tu. Demikianlah halnya orang yang terlupa angkat tangan ni. Contoh, dia dah takbiratul ihram, tak apa, dia ingat Allahu Akbar. Iftitah, Fatihah, surah. Lepas tu rokok. Nak rokok tu terlupa angkat Allahu Akbar. Benda tu tak membatalkan sembahyang, tak merosakkan sembahyang pun. Cuma kalau buat lebih baik. Dia terlupa. Dia tak Allahu Akbar, dia tak angkat tangan untuk rokok. Sami Allah liman hamidah, baru teringat. Tadi aku nak rokok tak angkat tangan. Ni kes dia. Boleh tak boleh dia qada hak terlupa tadi ni, masa yang tidak angkat 2 kali. Boleh faham tak dia punya masalah dah? Dia terlupa, kan? Jadi bila sami Allah liman hamidah baru teringat, tadi aku nak rokok tak angkat tangan. Maka dia sami Allah liman hamidah, lagu naik lagi sekali. Dia pasal apa? Pasal nak bayang balik terlupa tadi. Boleh tak boleh buat macam tu? Ni kita baca. So, kata Imam Syafi'i, dan jika terlupa seseorang yang sembahyang itu angkat 2 tangannya, sehinggalah sembahyang ia dengan ketiadaan mengangkat 2 tangannya, sebagaimana aku suruh dengan dia pada 3 tempat tadi. Imam Syafi'i ni. Tadi aku kata ada 3 tempat. Takbiratul ihram, kemudian angkat tangan sebelum rokok, angkat tangan selepas bangkit daripada rokok. Katalah dia terlupa salah satu daripada 3 ni. Dan sehingga selesai takbir, aku suruh akan dia dengan mengangkat padanya. Nescaya tiada boleh diangkat akan keduanya kemudian daripada selesai takbir itu. Tak boleh lah. Dah terlepas. Tak boleh. Masa nak rokok terlupa angkat tangan, bila bangkit sami Allahu liman hamidah nak buat 2 kali, tak boleh. Hak mana terlepas, habis. Tidak disuruh buat balik hak mana yang terlepas tadi. Ataupun dia terlepas banyak, rokok dia terlepas, bangkit sami Allahu liman hamidah pun dia tak angkat tangan, dia sujud, dia duduk antara 2 sujud pun tak. Apa-apa dia bangkit pula rakaat kedua, sekali lagi nak rokok pun terlupa lagi, bangkit pada rokok pun terlupa lagi. Berapa dah terlupa? 4 dah terlupa. Bila bangkit rakaat ketiga lagu nak qada 4 tu, kawan belakang kata, dia ni semayang mayat ke? Dia ni semayang kaya. Kata dia ni lagu tu. Imam Syafi'i kata, tu ada buat kelaku katun macam tu. Kalau ingat buat, itu lebih baik. Kalau terlupa, habis. Tu ada buat dah. Oleh kerana terlupa, tak payah ulang lagi. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Dan tiada diangkat lagi kemudian daripada selesai daripada berkata sami Allahu liman hamidah, dan tiada pula diangkat pada tempat lainnya. Dah bangkit sami Allahu liman hamidah tu patut kena masa tu. Sami Allahu liman hamidah. Sekali dengan sebut sami Allahu liman hamidah tu tangan naik. Ada setengah orang dia tak sinkronis, itu bahasa orang mengaji. Sinkronis ni maksudnya, ini masalah orang putih ni, dia Melayu tak tahu nak sebut apa dia. Dia tak sinkronis tu. Maksudnya dia sepatutnya dia sinkronis. Sami Allahu liman hamidah. Sebutan sami Allah dengan angkat tangan tu serentak tu dia panggil sinkronis. Dia tak sinkronis. Dia bangkit sami Allahu liman hamidah, tak angkat tangan. Lepas tu sekali baru angkat. Dia lagu tu. Dia ada wire shot tang mana-mana. Dia tak sinkronis. Baik, ni Imam Syafi'i kata, kalaulah satu orang tu dah bangkit, dah kata dah sami Allahu liman hamidah, tapi tak angkat tangan, maka tiada angkat tangan pada tempat lain. Tak ada dah. Dah kita bangkit sami Allahu liman hamidah, lepas tu saja nak angkat, Imam Syafi'i tak suruh dah. Masa bangkit tadi ni, masa sami Allahu liman hamidah tu, masa tu angkat. Kata Imam Syafi'i macam tu. Dan tiada pula diangkatkan pada tempat lain, kerana bahawasanya ia sunat hay'ah sahaja. Itu kata Imam Syafi'i. Maka apabila sudah ditempuhi tempatnya dengan lupa, maka tiadalah boleh diperbuat di tempat yang lainnya. Sunat hay'ah ni, kalau kita dah terlupa, masa time dia tu kita terlupa,
Kita tak boleh diganti dia di tempat yang lain. Itu kata Imam Syafi'i. Dan jika lupa akan dia pada permulaan takbir dan ingatkan dia dahulu daripada selesai, nescaya diangkat dua tangan itu. Masa bangkit daripada tahiyat awal misalnya. Bangkit daripada tahiyat awal nak berdiri itu, disunatkan angkat tangan daripada tahiyat awal. Okey, disunatkan angkat tangan. Dia bangkit tu Allah, dia tak Allah baru teringat kena angkat tangan, baru nak angkat, tak apa. Dia kata, jangan dah berdiri tegak dah bangkit daripada tahiyat awal, Allahu akbar, dah berdiri tegak dah, baru teringat, tadi tak angkat tangan, dah kiam dah, lagu nak angkat pula, Imam Syafi'i kita tak mau, dah lepas dah time tu. Masa duk bangkit tadi ni, tak ingat nak angkat, dah sampai duk berdiri, Allah tu tak habis lagi, boleh angkat. Kata Imam Syafi'i macam tu. Tuan-tuan nampak tak Imam Syafi'i ni dia menghalusi benda ni, menghalusi ni yang buat bagi kita pening kadang-kadang. Dia duk main kuis 8.45 ni, dia berbinau, dia buat cerita apa dah tu. Jadi gitu kan. Jadi kita balik ke topik dia. Boleh jadi benda ni, boleh jadi kan kita tadi kerja keluar pukul 6 pagi, 6.30 pagi keluar, terapa pergi kerja Tanjung tu. Balik sampai atas pukul 7. Terjun ambil air, bukan masuk bilik air, terjun ambil air ni. Mandi bumbang-bumbang, yang bini siap tunggu dah, kata abang cepat, tak lagi parking tak ada lah pun, kira kalut kita ni. Bila macam ni punya stres kerja, bila dia main kuliah maghrib macam ni, dia mata lagu dua layu. Dia nampak serban ustaz pun saat-saat cekelat, saat-saat lagu nak main hitam, saat-saat dia nak ada di tu. Lepas tu duk main pula cerita macam ni. Habis lost kan. Itu pun satu saja sebut. Bila pasal nampak ada yang mata lagu duk lari, kita sebut kan. Begitu. Baik, kata Imam Syafi'i lagi, dan tiap-tiap barang yang aku suruh angkat tangan pada takbiratul ihram dan takbir bagi rukuk, dan suruh pula memperbuat angkat itu pada katanya sami'allahu liman hamidah dan pada katanya rabbana lakal ham. Yang ni pun ada 2-3 riwayat. Kita boleh baca rabbana lakal ham, boleh baca rabbana walakal ham, boleh baca Allahumma rabbana lakal ham, dan boleh baca Allahumma rabbana walakal ham. 4 riwayat dah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan jika tetap tangannya kemudian daripada selesai takbir itu hal keadaannya terangkat sedikit, maka tiadalah memudaratkan dan tiada aku suruh dengan dia. Dan bermula mengangkat 2 tangan pada sembahyang sunat dan fardu itu sama jua hukumnya. Tak kira sembahyang fardu, tak kira sembahyang sunat, angkat tangan itu sama saja. Angkat itu lebih afdal daripada tak angkat. Baik, masalah dia kata angkat takbirkah juga pada sembahyang yang bukan fardu? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan diangkat 2 tangan pada tiap-tiap takbir di atas sembahyang jenazah, sama. Dalam kes sembahyang mayat pun sama. Kalau kita tak angkat takbir 4 kali sembahyang mayat, kalau kita tak angkat sembahyang mayat sah dah? Sah. Tapi angkat itu lebih baik. Angkat itu lebih baik, lebih menunjukkan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. So, sama kisah angkat tangan ni sama dalam sembahyang jenazah. Kerana hadis dan juga qiyas atas bahawasanya ianya dinamakan takbir, dia kata. Padahal ia berdiri. Sembahyang mayat ni bukan ada rokok, bukan ada sujud, bukan ada apa, berdiri saja. Tapi takbir disuruh angkat tangan juga. Jangan pergi duk kata, ni tak boleh panggil sembahyang. Pasal apa? Pasal dia tidak ada rokok, pasal dia tidak ada sujud. Oleh kerana dia tak ada rokok, tak ada sujud, maka dia bukan sembahyang. Maka kita tak payah angkat tangan waktu takbir. Kerana angkat tangan takbir itu hanya untuk sembahyang saja. Tidak buat hujah macam tu. Imam Syafi'i kata no. Sembahyang mayat itu ada takbir, maka takbir itu angkat tangan. Imam Syafi'i kata. Begitu. Baik, dan begitulah juga angkat tangan pada tiap-tiap takbir salat 2 hari raya dan salat minta hujan, sama. Dalam kes sembahyang raya pun 7 kali takbir, 6 kali tasbih, 5 kali takbir, 4 kali tasbih ke apakah, angkat tangan
pada tiap-tiap takbir itu. Kerana semua itu dipanggil takbir, padahal ia masih berdiri. Dia bukan nak rokok, bukan nak sujud, duduk berdiri saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembahyang raya. Serupa juga kata Imam Syafi'i, tiap-tiap takbir itu sunat angkat tangan. Begitu. Baik, dia kata dan begitulah juga angkat tangan pada takbir kerana sujud tilawah dan sujud syukur. Yang ni. Demikianlah juga angkat tangan pada sujud tilawah dan sujud syukur. Tajuk ni kita dah baca di surah Al-Qur'an. Dah baca, kita ulang di sini. Sujud tilawah dan sujud syukur ni macam mana kaifiat cara nak buat dia macam mana? Sujud ni tuan-tuan satu benda yang sangat mustahil. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki. Yaqul ya wailah." Wa fi riwayati Abi Quraib, "Ya waili, umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah. Wa umirtu bis-sujud fa abaitu falinnar." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah ni tuan-tuan kena baca cerita dia. Kalau kita tahu tiap-tiap kali jumpa hadis Abu Hurairah, kita kenal dia siapa. Hari Sayyidina Osman nak kena bunuh. Kan Sayyidina Osman mati kena bunuh. Isteri dia nak pertahankan dia, tahan orang ribah pedang. Isteri Sayyidina Osman bin Affan, orang ribah pedang, dia tahan dengan tangan dia, putus jari ni. Hari Sayyidina Osman nak kena bunuh ni. Abu Hurairah ni pada hari Sayyidina Osman nak kena bunuh, dia pergi kutip orang ni, dia cari sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat Muhajirin, dia cari dapat 700 orang sahabat kat dia. Dia bawa mai nak mempertahankan Sayyidina Osman bin Affan daripada kena bunuh dengan puak pemberontak. Dia cari 700 orang mai. Osman nampak ni, Abu Hurairah bawa 700 orang mai merenyut nak mai tolong dia. Osman ni punya gentleman daripada tingkap atas rumah dia. Dia duduk rumah 2 tingkat, duduk tingkat atas rumah dia, dia buka tingkap, dia tunjuk dekat Abu Hurairah. Dia kata, "Ya Abu Hurairah, tak payah tolong aku. Apa nak jadi hari ini sudah ditentukan Allah." Gentlemannya Sayyidina Osman ni. Dan akhirnya dia mati. Ni Abu Hurairah ni. Masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ali offer jawatan Gubernur Madinah kepada Abu Hurairah. Ditolak. Ali tanya dia, pasal apa hang tak mau terima jawatan Gubernur Madinah ni? Madinah tuan-tuan, bumi Rasulullah. Penghormatan diberikan kepada Abu Hurairah oleh Ali bin Abi Talib, nak bagi dia jadi Gubernur Madinah. Dia tak mau. Bila Ali tanya dia pasal apa tak mau, adakah kerana hang kecil hati dengan umat? Rupanya dia ada satu kisah lama. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar, dia dilantik menjadi governor di Bahrain. Ni Abu Hurairah ni. Dia dilantik jadi governor di Bahrain. Tiba-tiba tohmahan orang buat kat dia. Tohmahan tuan-tuan, tohmahan ni kalau kita kena biasa tuan-tuan. Abu Hurairah pun kena. Dia ditohmah apa? Dia ditohmah kata dia kaya dengan jalan tak betul. Abu Hurairah ni orang susah. Dia main Madinah ni susah miskin. Ambil upah jurih kebun korma. Kebun korma orang kaya. Orang kaya ni berkenan kat dia. Pasal dia ni orang yang jujur, bersih hati. Orang baik. Tokek kaya kebun korma ni jodohkan Abu Hurairah dengan anak dia. Abu Hurairah daripada Ahlus Suffah, hidup miskin melarat, menumpang di pinggir Masjid Nabawi tu, tiba-tiba dapat bini anak orang kaya melena. Dia jadi orang kaya. Bila umat lantik dia menjadi governor di Bahrain,
Dia sudah kaya. Bukan kaya dengan duit tak elok. Bukan kaya dengan cara tak betul. Tapi dia kaya kerana menikah dengan anak orang kaya. Tapi biasalah adat dunia ni, orang tak boleh tengok orang lebih. Macam-macam fitnah keluar. Tambahlah dengan WhatsApp ni lagi sakanlah keluar kan. Dia bubuh ni sampai terandai hamba Allah ni. Umar pula masa tu jadi khalifah. Bila tohmahan yang macam tu kena dekat Abu Hurairah, dia suspend tugas Abu Hurairah sebagai governor Bahrain. Suspend maksudnya apa? Gantung sat tugas tu. Panggil Abu Hurairah balik mai ke Madinah. Tanya dia, ni orang tohmah hang ni, kata hang ni duk buat duit atas jawatan sebagai governor apa-apa semua. Dia kata dekat Sayyidina Umar, cek saya. Jangan tuduh saya, adili saya, dia kata. Tuduh siapa pun boleh tuduh. Bukan ada siapa minta bukti. Bukan ada siapa minta kemukakan apa-apa. Just tuduh ayat leong saja. Jadi dia kena tuduh ni dengan tuduhan berat. Tuduh, kata dia salah guna kedudukan sebagai governor di Bahrain. Dia kaut duit daripada jawatan itu. Itu tuduhan berat. Umar gantung tugas dia, panggil balik mai, tanya dia. Dia kata, ya Amiral Mukminin, siasat saya. Dia kata. Di akhir siasatan, dia bersih. Tapi orang kata dah cukup dah lah. Bersih pun tak ada guna. Kena dah. Dia kena teruk dah. Dan dia terima apa orang nak kata kat dia. Dia tak bangkit piduk jawab segala tohmahan orang dekat dia. Allah doa ada. Allah adalah sebaik-baik hakim. Allah yang lebih mengetahui segala-galanya. Dia diam aja. Jadi Umar nak bagi balik jawatan governor Bahrain dekat dia. Setelah siasatan membuktikan dia tidak bersalah. Nak bagi balik jawatan dekat dia, dia tak mahu. Umar tanya dia, ya Abu Hurairah, hang marah aku ke? Hang kecil hati dengan aku ke? Pasal aku gantung tugas hang. Dia kata tak. Dan dia membuktikan kata tak itu dengan dia menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Sayyidina Umar. Dia bukan kata aja, kata saya tak apa, saya tak kecil hati. Tak. Dia buktikan, dia taat Umar ni, walau ribut, walau apa, Umar adalah pemimpin dia. Hebat Abu Hurairah ni tuan-tuan. Sehinggalah naik Sayyidina Osman. Sayyidina Osman nak kena bunuh. Dia cari sahabat-sahabat nak pertahankan Osman. Bila naik Sayyidina Ali, Ali offer dekat dia jawatan governor Madinah. Dia tak mahu. Ali tanya dia, pasal apa tak mahu? Adakah hang masih lagi duk ingat cerita dulu? Cerita Osman gantung hang daripada, Umar gantung hang daripada tugas. Dia kata tak, aku tak mahu kerana aku tak mampu. Nama aku dicalari lagi, dia kata. Teruk tuan-tuan, bila kena fitnah ni teruk. Kita ibarat orang yang kena ikat kaki, kena ikat tangan. Orang pakai main, hang suka-suka bagi lutut, hang suka-suka bagi siku, hang suka-suka main terajang, hang suka-suka, kena macam tu. Teruk orang yang kena, orang yang mengata seronok, tapi orang yang kena teruk. Walaupun dia tahu dia tak salah, tetapi apa nak buat? Maka dia kena macam tu. Bila Ali nak lantik dia, dia tak mau. Ali kata kat dia, hang duk kecil hati lagi ke? Kih Umar tu, dia kata tak. Aku tak ada kecil hati, cuma aku tak mampu untuk nak menahan tohmahan. Bila orang tohmah aku teruk, dia kata. Orang tak tahu. Aku tak mau dah, dia kata, jawatan. Sehinggalah habis zaman Sayyidina Ali, naik Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila naik Muawiyah, Muawiyah offer dekat dia lagi sekali jawatan untuk menjadi governor di Madinah. Dia tak mau juga, tetapi atas nasihat ramai sahabat, dia pergi terima. Bila dia terima jawatan sebagai governor Madinah, itulah sebab orang Syiah tak boleh dengar nama Abu Hurairah. Tak boleh dengar. Pasal apa? Pasal mereka kata Abu Hurairah ni memang anti Sayyidina Ali. Ali tawar dia jawatan governor Madinah, dia tak mau. Bila mai Muawiyah tawar, dia terima. Makna kata dia ni anti Sayyidina Ali. Mereka pangkah terus nama dia. Tak mau dengar nama Abu Hurairah. Maka mereka tak terima apa juga hadis riwayat daripada dia. Kena tahu benda ni, baru kita tahu cerita. Kita dengar baru kita tahu cerita. Dan sejarah yang berlaku hari ini berulang. Dalam pattern yang sama, cuma watak ni saja berbeza. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni daripada Abu Hurairah. Dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata, iza qara'a ibnu Adam as-sajdah. Nabi kata apabila satu orang itu, dia membaca surah as-sajdah. Yang untuk baca pagi Jumaat tu. Fasajada.
Manusia yang baca surah Sajdah, bila metang ayat sujud ni, dia akan sujud. I'tazala syaitanu yabki. Nabi kata apabila manusia baca ayat Sajdah, manusia sujud, syaitan lari pergi ke lain. Apa hal syaitan ni? Manusia sujud, yang dia sakit tang mana? Nabi kata macam tu. Nabi kata apabila anak Adam baca surah Sajdah, bila mai tang ayat Sajdah, manusia tu sujud, i'tazala syaitanu yabki. Syaitan ni lari memencilkan diri dia hal keadaan menangis. Yaqul, kata syaitan ni, ya wailah. Dia lari piduk jauh-jauh no. Dia tak boleh tengok ni manusia sujud ni. Dia lari piduk jauh-jauh. Dia kata ya wailah. Dia kata celaka. Dia kata. Wa fi riwayah Abi Quraib, dalam satu riwayat lain, dia kata ya waili. Syaitan kata celakalah aku. Dia kata. Pasal apa? Umira banu Adam bisujud fasajada. Manusia Allah perintahkan suruh sujud. Manusia bukan Adam sahaja, sampai ke manusia hari ini, bila Allah perintahkan jumpa ayat Sajdah sujud, manusia sujud. Sedangkan falahul jannah, maka kerana sujud itu depa dapat syurga. Wa umirtu bis sujud. Syaitan kata sedangkan aku dulu Allah suruh aku sujud kepada Adam, fa abaitu, aku bantah perintah Tuhan untuk sujud kepada Adam, falinnar, dia kata maka kepada aku neraka selama-lama. Kerana tu dia teriak. Maknanya apa? Benda yang paling syaitan tak suka ni adalah sujud. Ni apabila kita semayang 4 rakaat, dia ada 8 kali sujud. Oh, syaitan tak boleh tengok benda ni. Pasal apa? Pasal dia dulu disuruh oleh Allah sujud kepada Adam. Dia bantah. Kerana tu Tuhan kata kat dia hang kekal di neraka. Tapi manusia ni dia kata satu semayang aja, semayang Isyak 4 rakaat, dia sujud sampai 8 kali, dia kata depa dapat syurga. Dia tak boleh tengok benda ni. Ini diceritakan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Persoalannya hari ini ialah nak sujud lagu mana? Itu persoalan dia. Yang kata sujud syukur ataupun sujud tilawah ni, macam mana cara nak buat dia? Okey? Dalam hadis Nabi SAW tidak cerita benda ni secara detail dan terperinci. Tak ada. Dalam hadis Nabi dia very simple. Dia cuma abang kata Nabi dapat satu berita baik, Nabi turun daripada kenderaan dia, daripada unta tunggangan dia, Nabi sujud. Itu saja. Ulama dalam nak menghuraikan hadis yang simple itu, dia main macam-macam. Okey. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang ada main Malaysia hari tu ni. Saya ingat Taman Sejati pun dia ada main hari tu ni. Dr. Wahbah Zuhaili. Taman Sejati pun ada main hari tu. Dia mazhab Syafi'i. Dia ulama hebat tuan-tuan. Dr. Wahbah Zuhaili ni ulama usul fiqh yang cukup hebat. Dia menggariskan yang kata sujud tilawah ataupun sujud syukur itu, dia kata ada 5 rukun dalam mazhab Syafi'i. Ini kata Dr. Wahbah Zuhaili. Apa yang dia kata ni, dia kata berdasarkan mazhab Syafi'i. Yang pertama, niat. Kita dapat satu nikmat. Menikah 5 tahun, tak dapat anak. Tiba-tiba tahun ke-6, bini duk muntah-muntah, pergi cek, doktor bagi tangan, congratulations, you will be a father. Dengar, terkejut. Merapak sujud bawah meja doktor tu. Adakah begitu? Bukan? Excited. Hanya orang yang berkenaan saja yang tahu macam mana excitednya dia. Kerja 20 tahun, duk grade 41 lagi. Keluar universiti 20 tahun dah, duk pakai grade 41 lagi. Semata-mata kerana malapetaka PTK. Apa periksa, apa kerajaan ni, dia ada satu periksa apa tu, dia duduk tak lulus. Baca menerah, bukan baca aja, menerah sampai merah je mata. Sampai bini dia pun terkejut tengok hang ni laki aku kah hantu ayah ni, mata merah. Pasal apa ni, duk baca buku tu PTK tu nak bagi lulus, tak lulus juga. Dia benak tang mana apa tak tahu, tak lepas. Atau bila mai orang nak naik 41, nak naik 44, dia duk tak lepas, duk tak dapat. Kawan sama batch tu dah pi 48, pi 52 pun ada dah, dia duk 41 reput tahun tu lagi.
Tak tahu macam mana, tak tahu mereka cek balik, tak tahu main satu surat, kata dapat 48 terus. Misalnya. Dah 41, 20 tahun ni, tak tahu main surat, kata hang dapat 48 terus. Areas pula lagi. Daripada bila nu areas main kira berpuluh ribu dapat. Tak sujud lagi macam tu. Tak sujud lagi, bagi dengan tiang mikrofon ni bagi atas belakang lah. Apa. Sampai macam tu punya nikmat Tuhan bagi pun hang duk bakhil tak mau nak sujud dekat Tuhan lagi. Sama dengan iblis hak lari duduk teriak jauh tadi ni. Baik. Nak sujud ni lagu mana? Yang tu cerita dia. Ni pasal benda duk mai kat kita ni, kejutan demi kejutan ni. Nikmat Tuhan bagi kat kita ni. Allahu Akbar. Kan? Nikmat Allah duk bagi kat kita ni. Kita terlepas daripada satu aksiden pun nikmat, tuan-tuan. Terlepas daripada satu aksiden, duk naik highway elok-elok nak pergi Kuala Lumpur tu. Tahu daripada arah bertentangan tu, satu bas ekspres mai hilang kawalan, duk mai lagu macam ulang punya duk pukul mai. Berdebam dia bagi divider tu, dia rempuh masuk laluan kita nak pergi Kuala Lumpur ni. Dia duk mai kat kita ni. Kita ni apa nak buat masa tu, tuan-tuan? Allahu Akbar, kata berhenti sejengkal lagi dengan kereta kita. Pergi sujud atas bumbung bas tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah bagi ni kadang-kadang tak tahu nak abang lah, tuan-tuan. Tak tahu nak abang. Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata dalam keadaan yang macam tu, bila dapat nikmat nak sujud syukur ataupun baca Quran, jumpa ayat-ayat sajdah, dia kata apa yang kita perlu buat ialah 5 rukun mesti dipatuhi. Ini mazhab Syafi'i, kata Dr. Wahbah Zuhaili. 1, niat. Niat ni, kata niat aku ni nak sujud ni syukur atas nikmat Tuhan bagi. Niat tu dia lintas mai hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram. Ini kata Dr. Wahbah Zuhaili. Takbir, sujud 1 kali. Sujud sekali. Bangkit dalam keadaan duduk antara 2 sujud, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kata Dr. Wahbah Zuhaili. Sujud syukur ataupun sujud tilawah, dia kata itu cara buat dia macam tu. Kita dah baca Quran, dia mai jumpa ayat sajdah, tolak Quran pergi ke tepi, takbir Allahu Akbar, niat kata aku nak sujud tilawah. Sujud sekali, bangkit, duduk dalam keadaan antara 2 sujud tu, bagi salam. Habis, selesai. Itu sujud tilawah. Demikian hal dengan sujud sajdah. Tapi di sana ada banyak lagi pendapat-pendapat lain. Okey. Dan kata Dr. Wahbah Zuhaili pula, benda tu mesti buat dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan menutup aurat dan dalam keadaan menghadap kiblat. Macam mana orang sembahyang. Tapi ada pendapat lain, contohnya pendapat Syekh Saleh Al-Utsaimin, salah seorang ulama besar di Saudi. Syekh Saleh Al-Utsaimin, dia ulama besar Saudi. Dia ni keturunan Bani Tamim. Dia ni umur 14 tahun hafaz Quran. 14 tahun hafaz Quran. Dia mati pun dah 13 tahun dah. Dia mati dah 13 tahun dah sebelum ni. Dia mati. Dia kata tak ada apa. Just Allahu Akbar, sujud, bangkit, selesai. Macam tu aja. Dapat satu berita baik, make sure kita dalam keadaan berwuduk, tutup aurat dan kita tahu arah kiblat, sebut Allahu Akbar, sujud. Bangkit pada sujud tu, habis, selesai. Tak ada lah macam Dr. Wahbah Zuhaili tadi bagi 5 perkara, pendapat Syekh Saleh Utsaimin, dia kata tak ada apa. Pasal apa? Pasal hadis cerita macam tu. Dia kata hadis Nabi turun daripada unta, sujud, bangkit, habis, sambung balik naik unta. Maka macam mana hadis cerita, macam itulah kita buat. Itu pendapat dia. Jadi itu pendapat. Kita boleh dengar dan kita boleh buat mana-mana satu. Dua-dua juga bersandarkan kepada hujah masing-masing. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia nak bagi tahu kat kita di sini, dalam hal sujud tilawah dan sujud syukur juga, dia kata takbir itu angkat tangan, begitu. Dan mengangkat tangan pada semua ini bersamaan jua
sembahyang ia ataupun sujud ia, tak kira dalam sembahyang ke ataupun dalam sujud tilawah, sujud syukur ke, angkat tangan takbir. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan pada halnya berdiri ia ataupun duduk ia ataupun menyingging ia, tak kira, mengisyaratkan dia akan sebagai isyarat mengangkat tangan, kerana bahawasanya pada yang demikian itu semuanya pada tempat berdiri. Dan jika ditinggalkan angkat tangan pada sekalian yang aku suruh dengan dia, ataupun dia angkatkan kedua tangan itu pada tempat yang tiada aku suruh pada sembahyang, dia kata, sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat ataupun sujud ataupun hari raya ataupun sembahyang jenazah dan sebagainya, nescaya aku makruhkan yang demikian itu baginya. Imam Syafi'i kata apa? Kalau tak mau angkat tangan, buat malas, tak mau angkat tangan, tak ada merosakkan sembahyang kita, tak ada merosakkan apa, cuma aku memakruhkan dia. Imam Syafi'i kata aku tak apa suka. Kan sengaja dia takbiratul ihram satu aja dia angkat tangan. Allahu akbar. Iftitah Fatihah surah. Lagi dia nak rokok lagi dia pakai rongkai rokok terus ya. Allahu akbar. Dia bangkit pun sami Allah liman hamidah gitu ya. Dia tak angkat dia buat lagu style malas gitu. Rosak tak sembahyang dia? Tak rosak. Cuma Imam Syafi'i kata aku tak apa suka orang macam ni. Dan macam setengah orang dia pantang dia tengok orang berdoa tangan duk sendai atas lutut ni. Oh dia marah semua. Doa kan? Angkatlah minta kat Tuhan ni, nampak kita berhajat dengan benda kita minta tu. Dah lagu duk sendai atas lutut, lagu macam lagu nak bagi tak bagi, sudah lagu tu. Itu baik tu saya minta. Kan? Dia lagu tu. Yang tu bukan takat malas, dia tik menyegan orang panggil. Dia lagu tu. Satu. Yang imam pun pasal pita hari tu dia doa sampai berdepa-depa punya panjang. Kita duk ingat ni nampak lagu low gear dah turun macam nak habis dah. Dia duk main gear 2, duk main gear 3, naik balik panjang pula lagi pi. Makmum pun dari mula-mula lagu ni. Lepas tu lagu main lagu tu. Dia main lagu tu. Lepas tu dia tak teh lutut nah. Lepas tu dia tak apa panjang sangat, dia turun start kereta dia balik. Imam pun satu. Masa tu lah nak tunjuk champion, dia hafal doa panjang kan. Imam Malik dia kata apa? Doa yang Allah paling suka ialah doa yang jami' mani'. Imam Malik kata doa yang apa nak kata? Padat. Dia kompres doa tu. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Imam Malik kata cukup. Pasal apa? Doa tu dia cover semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagilah kepada aku apa yang ada atas dunia ni, segala kebaikan bagi kat aku. Yang kata atas dunia kebaikan ni apa dia tuan-tuan? 41 naik 44, itu dunia. 44 naik 48, itu dunia. 48 naik 52, itu dunia. 52 naik 54, itu dunia. 54 nak pergi jusasi, itu dunia. Yang tu semua atina fid dunya hasanah. Tak payah pergi duduk satu-satu sebut. Ya Allah, mintalah bulan depan naik 44 ya Allah. Tak payah. Yang tu masuk dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ni apa dia? Cerita start daripada mati, nak pergi kubur, nak duduk dalam kubur, cerita padang mahsyar, cerita tu semua akhirati hasanah. Imam Malik kata hang sebut doa tu cover dah. Tak payah nak pergi macam-macam lagi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha tahu dengan kehendak hati kita, hajat hati, isi hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Boleh tak boleh baca doa panjang-panjang? Boleh, tapi jangan sampai memudaratkan. Bacalah. Nabi pun ada baca macam-macam doa yang ma'thurah, tapi Nabi tak semua tu sekali doa. Untuk ni Nabi baca doa ni, untuk ni Nabi baca doa ni. Kita hari ni kita rangkum tu semua sekali, lepas Hansyah punya doa kita bagi. Itu tang tu satu. Akhirnya makmum rasa terbeban dengan doa kita yang tambah pula doa yang saat lagi ada makan. Allah azab betul. Yang sana duk hidang dah, duk mai dah berani apa ni lagu duk hinggap mai, yang sini lagu nu nampak macam tak mau nak berhenti. Tak nampak tanda-tanda nak berhenti tu.
Lagi tension ni, hak geng duk doa, duk amin ni, duk dengar sana pinggan jalan dah. Duk bunyi keling-kelang di luar tu, sana dah jalan dah. Kata kita meh duk doa lagi, kambing tu 3 tulang, mereka kata. Imam ni punya pasal lah. Depa keluar, depa duk jegek kat dia satu macam ni, apa pasal lah ni benda ni jadi macam ni. Janganlah macam tu contoh. Islam ni bukan nak bagi susah orang, kan? Baik, begitu ceritanya. Jadi dia beritahu dekat kita di sini, dia kata apa? Imam Syafi'i kata, aku makruhkan orang yang malas nak angkat tangan ketika nak rokok, bangkit daripada rokok dan sebagainya. Baik, kemudian dia kata angkat tangan sekali dan hadisnya. Tu dia. Yang kata sekali ya, pakai takbiratul ihram sekali aja angkat tangan, lepas tu tak ada dah angkat-angkat tangan. Rupanya ada juga hadis. Ada juga waktu dan ketikanya yang Nabi tak buat. Maksud dia apa tuan-tuan? Bukan maksud Nabi malas. Maksudnya dia nak abang kata, tengok keadaan. Islam ni kadang-kadang dia bukan agama yang tengok keadaan, tetapi kadang-kadang kena tengok keadaan. Contoh macam saya selalu buat. Kita daripada Sungai Petani nak pergi Kuala Lumpur. Kita singgah dekat mana-mana RNR nak semayang. Semayang di RNR tu jangan duk buat macam kita duk semayang di Padang Temusu ni. Semayang di RNR tu orang duk queue macam ni. Kita ni pergi dengan perbetul baju, dengan apa-apa semua. Dengan qamat pun punya dah panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nu yang orang duk semayang dah tahu. Kita ni baru turun satu kait nak semayang 3 orang. Pergi qamat ni macam tak ada orang lain duk semayang. Tuan-tuan biasa jumpa benda ni? Awak tak biasa. Punya ramai. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, dia buat lagu tu pula. Yang kawan tu duduk semayang. Dalam perut ni tak kira lah nak duduk semayang. Apa ni? Kalau mereka tahu kata duduk mengaji kat Ustaz Samsuri, pergi saya. Kan? Habislah semua iqamah apa semua selesai. Balik tengok 2 orang yang sembahyang belakang dia ni, balik sauf, dia sebut lagu tu pula. Dia tak buat lagu Masjidil Haram tu. Allahu Akbar. Dia buat lagu komplit, dia punya rangkap dia tu. Alhamdulillah. Orang duk sembahyang dah tepi tu. Hang sepatutnya apa? Pi join depa. Itu saja yang sepatut buat. Dia formasi, dia buat baca berah macam tu. Allahu Akbar. Ini yang kata kena tengok tempat. Kena tengok tempat. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Wirid ni macam 2 wirid di masjid ni. Komplit dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang duk tunggu surau kecil, orang lain nak semayang pula, yang dia pergi duk buat lagu tu. Kalau orang tak pukul dia dalam surau tu, kira ada nasib baik lah. Nasib baik kalau orang tak pukul dia dalam surau tu. Kalau orang pukul pun tak dapat syahid dia ni. Pasal apa? Pasal tak apa seperti. Sama lah ni dengan hak dia duk bagi tahu kat kita ni. Nabi SAW ada waktu Nabi buat macam ni, ada waktu Nabi buat macam ni. Waktu tu bila? Kita baca hadis tentang Nabi ambil ayat semayang. Cerita kata Nabi basuh tiap-tiap anggota 3 kali. Dia main pula satu hadis jumpa Nabi basuh sekali saja. Pasal apa ada waktu Nabi basuh 3 kali? Pasal apa ada waktu Nabi basuh sekali? Dia ada keadaan dia. Mungkin keadaan masa tu air sikit. Nabi berwuduk sekali aja tiap-tiap anggota. Dia ada penjelasan dia. Jadi kita ni, jadi orang Islam ni kena cerdik dalam nak memahami realiti semasa. Begitu. No, dia nak beritahu kata Nabi SAW biasa semayang sekali aja dia angkat. Hak lain dia tak angkat dah tangan ketika ni. Dan telah lalu dia masalah nombor yang lepas tu menerangkan angkat tangan takbir itu bukan sekali. Dia kata takbiratul ihram sekali, nak rokok sekali, i'tidal sekali. Baik, now dia kata hadis ni pula. Hadis an Alqamah radhiyallahu anhu qala Abdullah ala usalli bikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca terus hadis dia. Fa shalla falam yarfa' yadayhi illa fi awwal marrah. Itu hadis dia. Maksudnya diriwayatkan daripada Alqamah
Kata dia telah berkata Abdullah bin Mas'ud, maukah hampa aku nak semayang dengan hampa semua seperti mana sembahyang Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud kata dekat kawan-kawan dia, hampa mau tak semayang dengan aku jadi imam, aku nak buat macam mana Nabi buat dalam semayang Nabi. Dia kata lagu tu. Yang dilakukan oleh Nabi SAW mengikut turut amal Nabi. Jawab murid-muridnya, baiklah, kami sangat suka nak tengok. Kerana siapa lagi kami nak ikut selain daripada Nabi SAW. Maka kata Alqamah, maka sembahyanglah Abdullah bin Mas'ud hal keadaan dia menjadi imam, dan kami anak-anak murid menjadi makmum dia, menurut sebagaimana perbuatan yang katanya perbuatan Nabi SAW. So dia jadi imam, dia kata, hampa tengok aku nak semayang macam mana, aku nak buat macam mana Nabi semayang. Hampa tengok, sahabat-sahabat, anak-anak murid dia pun ikut dia semayang. Nak tengok ni semayang Nabi ni macam mana. Dia kata apa? Falam yarfa' yadayhi illa fi awwali marrah. Maka manakala sembahyang kami serta dengan Abdullah bin Mas'ud, tiba-tiba kami lihat dia tidak mengangkat tangan seperti mana takbir dan lainnya. Dia tak buat takbiratul ihram angkat tangan, nak rokok dia tak angkat tangan, i'tidal bangkit daripada rokok dia tak angkat tangan. Abdullah bin Mas'ud buat macam tu, dia kata. Melainkan pada awal mula saja, iaitu takbiratul ihram saja yang dia angkat tangan. Hal lain dia tak angkat tangan. Itu yang dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud kata itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Al-Bara bin Azib. Dan kata Tirmizi, ini hadis Ibni Mas'ud ini hadis yang hasan. Kata Abu Isa, dan dengan hadis itu berkata bukan seorang daripada ahli ilmi, daripada sahabat Nabi SAW dan tabi'in, dan ialah perkataan Sufyan dan Ahlul Kufah. Dan berkata Abdullah Al-Mubarak, ini hadis Ibnu Mas'ud, tiada ada ia seperti yang demikian itu. Ada hadis yang cerita Nabi pernah sekali saja. Cantum dua hadis ni maksudnya apa tuan-tuan? Buat tiap-tiap rakaat dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian nak rokok angkat tangan, bangkit pada rokok angkat tangan, itu yang paling afdal dan Nabi buat. Dan tak buat tidak salah. Maka dengan kerana tu Nabi ada juga tunjuk dia tak buat, supaya orang faham kata benda tu bukan wajib, benda itu sunat. Itu kesimpulannya. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk tajuk fi wad'il yad 'ala rukbah fi ruku'. Cerita ni masa rukuk tangan kita lagu mana? Masa rukuk tangan kita ni keadaan dia lagu mana? Kan? Saat lagi tuan-tuan sembahyang Isyak lagi, tengok kawan sebelah tuan-tuan dia lagu mana. Kan? Tapi tuan-tuan kena ingat, dia pun tengok tuan-tuan. Kita tengok dia pun tengok kita. Bulan depan panjang umur, sihat tubuh badan, ada masa kita tengok Nabi lagu mana. Baru kita cari balik dia ni. Masa dia mengaji tengok balik. Entah orang silap. Lagu tu. Nabi masa rokok tu tangan dia lagu mana? Islam ni dia dia tunjuk sampai to the detail, sampai ke detail dia tunjuk. Tangan tu jari lagu mana, nak renggang ke, nak rapat ke, nak lurus ke bawah ke, lagu nak simpui pergi ke tepi ke, lagu nak cekak kepala lutut ke, ataupun lagu nak pegang slow-slow kok kiri kanan. Diceritakan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi kita ni bila kita tahu daripada takbir sampai bagi salam, kita baca hadis satu-satu, kita buat ibadat rasa lega tuan-tuan. Tak rasa lega. Pasal kita tahu aku buat ni pasal aku dah baca dah hadis kata Nabi buat lagu ni. Dan kalau kita tengok kawan sebelah buat lagu ni, kita tahu dah ada juga hadis kata boleh buat macam tu. Jadi kita pun tak ingat orang macam-macam, dan kita pun selesa dalam ibadat kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.